Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Tan Sri Datuk Sri Diraja Haji Muhammad Abdul Rusli, Tan Sri Haji Muhammad Ghazali, Pengerusi Veteran UMNO Malaysia. Yang berbahagia sahabat saya Datuk Haji Abdul Rahman Yunus, Pengerusi Badan Hubungan Veteran UMNO Negeri Johor. Yang berhormat Datuk Haji Jaiz bin Sardi, Pengurusi Badan Hubungan UMNO Negeri Johor. Yang berbahagia Timbalan Pengerusi Naib dan ahli-ahli jawatan kuasa Badan Hubungan Veteran UMNO Negeri Johor. Yang berbahagia Datuk Mustafa Yaakob, Setiausaha Veteran UMNO Malaysia, pengerusi-pengerusi bahagian, para perwakilan Ketua UMNO bahagian Lang Patah, dan jemputan tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pertamanya sukalah saya melahirkan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka pada pagi yang berbahagia ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sempena dengan majlis perrasmian persidangan tahunan Veteran UMNO bahagian-bahagian Negeri Johor bagi tahun 2016. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan atas penghormatan yang diberikan untuk saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Lebih-lebih lagi ini merupakan satu peluang untuk saya bersilaturahim dengan tuan-tuan dan puan-puan selaku veteran-veteran UMNO dalam negeri Johor. Bolehkan saya beramah mesra dan juga bertanya khabar dengan bahagian besar yang sebenarnya saya memang kenal dan telah lama dengan saya semasa saya mulakan penyertaan saya dalam parti dahulu. Lebih-lebih lagi pada hari ini saya juga ingin melalukan kehadiran pengerusi veteran UMNO Malaysia yang bahagia Tan Sri Muhammad Tajul Rusli, seorang kenalan, sahabat yang saya kenal juga dahulu, kerana semenjak saya menjadi ahli parlimen 1990 sebenarnya. Masa tu Tan Sri timbalan menteri, dan kemudian sudah tentulah sebagai seorang pemimpin yang telah berkhidmat dan berjasa di peringkat kebangsaan dan juga peringkat negeri sebagai Menteri Besar Perak. Jadi kita amat melalukan, dan saya percaya selaku pengerusi kepada tuan-tuan dan puan-puan peringkat kebangsaan, banyak yang kita boleh menimba, mendapat tunjuk ajar, panduan daripadanya. Jadi bagi pihak UMNO Negeri Johor, kita mengalu-alukan kehadiran yang bahagia Tan Sri dalam majlis kita pada hari. Dan begitu juga dalam kesempatan ini saya dapat berjumpa dengan tak lain tak bukan pengerusi tuan-tuan dan puan-puan peringkat negeri. Siapa tak kenal dengan Datuk Rahman Yunus daripada dulu, sekarang, selama-lamanya. Begitulah dia. Saya mendengar dengan mendalam ucapannya. Ada mesej-mesej yang saya amat faham, ada sindiran, ada juga gurauan. Saya tahu mana yang gurau dan sebagainya. Dan yang penting ialah sebenarnya pengenalan saya dengannya bukannya selama 40 tahun. Itu kerana kalau saya kira-kira penyertaan aktif saya dalam UMNO
baru 33 tahun. Jadi mana mungkin dia kenal saya 40 tahun. Masa tu saya masih lagi bersekolah. Tapi satu yang saya belajar ialah jangan cari pasal dengan Datuk Ramayana. Jadi atas sebab itulah hingga ke hari ini kita bersahabat baik. Tapi bukan kerana ada masalah, tapi kita mempunyai perjuangan yang sama, iaitu untuk mempertahankan parti. Dan atas sebab itulah saya percaya kita semua ramai-ramai berhimpun pada hari ini. Saya kira sebagai satu perhimpunan yang sangat bermakna. Dan saya ucapkan berbanyak terima kasih kerana walaupun mungkin tak berjumpa, tetapi saya sedar bahawa tuan-tuan golongan veteran merupakan antara yang menyumbang kepada kekuatan kerajaan dan UMNO di peringkat negeri Johor. Atas sebab itulah saya hadir pada hari ini. Dan tadi kita dengar Datuk Ramai Yunos beritahu bahawa dalam pertemuan pada kali ini, tuan-tuan dan puan-puan telah pun mendahuluinya dengan menganjurkan sebuah program yang telah melahirkan resolusi yang akan disampaikan kepada saya. Dan antara kandungan resolusi itu yang paling pokok dan paling penting ialah supaya dapat diterima dan diiktiraf peranan sumbangan veteran oleh UMNO sekarang di peringkat bahagian-bahagian di peringkat negeri. Dan sememangnya itu bukan satu perkara yang susah untuk dijaya dan diterjemahkan. Malah kehadiran saya pada hari ini adalah secara tidak langsung mengiktiraf kehadiran pimpinan dan merujuk pada ucapan Ketua Perhubungan Veteran Negeri tadi mengenai pelbagai perkara, antara lain soal-soal keperluan, kekurangan dan sebagainya. Dan kerana kita ni kenal begitu lama, apa yang perlu dilakukan hanyalah untuk beritahu dan maklumkan. InsyaAllah saya akan berkenal. Kerana kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan, ini pun tadi saya percaya adalah gurau. 137,000 bukan satu jumlah yang kecil veteran. Dan saya juga percaya bahawa kalau kepimpinan parti di peringkat negeri tak buat apa-apa pun, veteran tak akan merajuk. Tak akan merajuk. Tetap setia dengan UMNO. Tapi saya tak kata saya tak akan memenuhi. Sebab saya tahu mana yang kurang kita perlu cukupkan, mana yang tak sempurna kita lengkapkan. Lebih-lebih lagi kerana kita memang mengiktiraf peranan tuan-tuan dan puan-puan sebagai antara yang boleh menyumbang kepada kekuatan kita. Dan atas sebab itulah saya percaya sebagai mewakili 137,000 ahli veteran UMNO di Johor, dengan kita mengadakan perkumpulan pada hari ini, maka banyak pengalaman sudah tentulah yang boleh dikongsi bersama-sama, yang boleh terus memperkuat dan memperkukuhkan kedudukan parti. Kita tidak boleh nafikan bahawa perkumpulan tuan-tuan dan puan-puan merupakan satu perkumpulan yang sangat berpengaruh. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang, kita memerlukan sokongan daripada akar undi. Dan tuan-tuan dan puan-puan sememangnya sentiasa berada di peringkat akar undi. Jadi atas sebab itulah saya percaya kehadiran yang begini ramai, walau apa pun halangan, rintangan, walaupun mungkin tak dapat apa-apa, walaupun tak diluluskan peruntukan dan sebagainya, tetapi saya percaya tuan-tuan dan puan-puan akan gunakan kekuatan ini untuk memperkukuh dan mempertahankan parti UMNO. Kita dah dengar tadi ucapan-ucapan
daripada Datuk Rahman Yunos, daripada Tan Sri, mengapa parti ini perlu kita pertahankan. Lebih-lebih lagi dalam keadaan parti pada hari ini sedang berhadapan dengan cabaran. Cabaran yang berterusan kepada parti kita. Lebih-lebih lagi bagi kita di Johor ini, UMNO, bila sebut mengenai UMNO, kita ada rasa sensitif, kita ada rasa bangga dan kita ada rasa kebanggaan kepada parti UMNO itu. Bukan semata-mata ia lahir di tangga Istana Besar, tetapi lebih daripada situ, ia lahir di Johor. Dan kerana ia lahir di Johor, takkanlah kita nak lihat UMNO lemah di negeri yang melahirkannya. Tadi Datuk Rahman Yunos dia kata, malu kita. Malu kita dengan negeri lain. Takkanlah kita nak lihat UMNO, kita tergamak lihat UMNO dikuburkan dalam pilihan raya yang akan datang. Saya percaya kita tidak akan benarkan perkara itu berlaku. Dan perkumpulan kita pada hari ini, kerana kita juga mengakui hakikat bahawa pilihan raya yang akan datang merupakan pilihan raya yang paling sengit. Dan saya telah menyatakan dalam perhimpunan kita sempena dengan konvensyen, iaitu pilihan raya yang akan datang merupakan pilihan raya yang menentukan hidup matinya UMNO. Kita terima hakikat bahawa hari ini kita diserang dengan begitu sistematik. Begitu sistematik. Memanglah keadaan zaman semua dah berubah. Cara perang pun dah berubah. Tadi Tan Sri kata zaman itu tak ada WhatsApp, tak ada telefon, tak ada handphone. Zaman sekarang maklumat bergerak dengan begitu pantas. UMNO pada hari ini menjadi bahan kritikan, bahan senda, malah bahan hinaan yang berterusan daripada pelbagai pihak. Dan yang menyerang kita ini bukan hanya musuh tradisional politik kita, tetapi pada hari ini yang menyerang kita pernah bersama-sama dengan kita, pernah menjadi sebahagian daripada kita, pernah memimpin kita, yang tahu bagaimana kita bergerak, yang tahu bagaimana kita beroperasi, yang tahu bagaimana kita berfikir. Apa Datuk Rahman Yunos nak berucap pun agaknya memanglah mereka tahu. Begitu juga semua kita. Jadi atas sebab itulah kita patut rasa bimbang. Dan lebih-lebih lagi kerana mereka itu bukan budak-budak hingusan, bukan tokoh biasa-biasa, bukan calang-calang orang yang nak berlawan dengan kita. Atas sebab itulah kalau kita dengar ucapan pemimpin kita di Johor misalnya, antaranya Tan Sri Syaril, Datuk Isham pun, kita perlu rasa bimbang. Tetapi kalau kita tak merancang, kita merancang kepada kegagalan. Kita mesti merancang. Dan di sinilah apabila kita berkumpul seperti ini, antara lain kita dapat gembelingkan tenaga, pemikiran, pengalaman dan sebagainya untuk kita fikirkan bagaimana kita boleh menyumbang dan bagaimana kita boleh membantu. Kita perlu mempertahankan parti kita ini, bukan sahaja daripada kalangan veteran tetapi di semua peringkat, kerana pencapaian dan perjalanan parti kita sehingga ke tahap ini sebenarnya tak boleh kita nafikan adalah hasil penat lelah, usaha dan juga sumbangan semua, apatah lagi daripada tuan-tuan dan puan-puan golongan veteran. Kalau tak kerana tuan-tuan dan puan-puan, tak sampai kita kemari, tak sampai kita ke sini. Dan inilah hakikatnya. UMNO telah bawa kita sampai ke hari ini. Hari ini kita nak bawa UMNO ke mana? UMNO telah bawa kita maju berjaya hingga ke peringkat ini. Sekarang ini kita pula perlu fikirkan ke mana pula kita ni nak bawa UMNO. Jadi atas sebab itulah saya percaya kita berada di sini
kerana kita perlu terus mempertahankan parti ini, kerana pencapaian parti ini adalah juga kerana hasil usaha kita sebagai penyumbang, penggerak dan pendukung parti selama ini. Dan tidak cukup dengan itu, kita berkumpul di sini bukan kerana yang ada di atas, tetapi kerana kita percaya dan kita yakin UMNO masih relevan dan perlu diwariskan kepada generasi yang akan datang. Kerana UMNO ini bukan semata-mata sebagai satu parti politik seperti kata Datuk Rahman Yunos, tetapi sebenarnya kita perlu wariskan UMNO ini kerana ia menjadi wadah yang mengikat anak bangsa, yang memberi ruang untuk kita bangkit dan membela tanah air dan agama kita. Kita perlu sesuatu untuk kita tentukan kedudukan kita bermaruah sebagai satu bangsa. Apa yang buat kita boleh lakukan itu? Jika tidak kerana UMNO sebagai satu wadah. Dan kita lakukan itu dengan cara yang bertamadun, dengan cara yang mengangkat persaudaraan dan juga persahabatan. Itulah cara UMNO selama ni. Atas sebab itulah Tan Sri Tajul semua cakap, bila jumpa yang itu musuh, kita tak akan bercakap mengenai soal politik, kerana kita mengangkat persaudaraan dan juga persahabatan antara kita. Maka UMNO itu bukanlah semata-mata sebagai satu parti politik orang Melayu, tetapi ia adalah gerakan kebangsaan orang Melayu. Ia adalah satu pergerakan politik, gerakan pencerahan, gerakan amal usaha dan gerakan islah bagi orang Melayu. Bukan semata-mata sebagai satu parti politik. Atas sebab itulah kita mesti wariskan UMNO ini kepada generasi Melayu yang akan datang. Jadi tuan-tuan, atas sebab itulah kita mesti mengambil tanggungjawab terhadap UMNO ini. Dan apabila kita bercakap parti kita ini mengenai soal membela agama dan tanah air, satu lagi perkara yang mengapa saya percaya kita berhimpun pada hari ini ialah kerana soal membela bangsa dan juga tanah air serta agama ini, ia merupakan satu tugas dan kewajipan agama. Cinta kepada negara, Hizbul Watan, adalah sebahagian daripada iman. Atas sebab itulah dalam Islam, kalau ada orang lari daripada tanggungjawab untuk membangunkan bangsa, agama, tanah air, ia adalah orang yang tak dihormati dan salah dari segi Islam. Ia satu tuntutan agama. Dan bila berjuang dengan baik, dengan ikhlas dan dengan bersungguh-sungguh, ia selari dengan ajaran agama. Dan oleh kerana ia merupakan tugas dan kewajipan agama, maka selagi kita mampu, selagi kudrat masih bersatu dengan jasad, kita mesti terus memperjuangkan perkara ini seperti yang dilakukan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tak ada nokta penamat. Atas sebab itulah saya percaya tuan-tuan dan puan-puan ada di sini. Atas sebab itulah tadi apabila kata kalau mengajuk dan sebagainya, saya anggap itu sebagai satu gurauan. Inilah sebab-sebabnya mengapa tuan-tuan dan puan-puan ada sebagai golongan veteran. Kerana tuan-tuan dan puan-puan tak akan berhenti berjuang, kerana perjuangan membela parti, membela tanah air, membela bangsa, membela agama adalah tuntutan agama Islam kita. Kita percaya perjuangan yang benar, perjuangan yang suci tidak akan ada tarikh luputnya. Maka kita semua akan perlu
sentiasa memberi kepada UMNO. Jadi saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Itulah asas mengapa kita semua ada di sini. Sama ada suka tak suka saya, suka tak suka Datuk Ramayana, suka tak suka, kita ada di sini atas asas-asas yang sedemikian. Jadi jangan merajuk kalau tak dapat apa-apa. Datuk Ramayana 50 tahun berjuang, kan dia beritahu dia tak dapat apa-apa. Tengok, dia terus berjuang. Inilah semangat yang patut kita ikut. Dan kita perlu kekalkan rekod itu, biarlah sampai bila-bila tak dapat apa-apa. Tuan-tuan dan puan-puan, selaku pengurusi Badan Hubungan UMNO Negeri, saya akan terus berusaha meletakkan hala tuju parti di landasan yang betul. Kita tahu bahawa pada kali ini umur UMNO telah pun capai 70 tahun. Maka kita perlu meletakkan panduan bagaimana UMNO ini terus relevan. Kita perlu melihat ke masa hadapan. Betul, kita sentiasa menoleh ke belakang, tetapi itu untuk tentukan bahawa kita bergerak mengikut landasan yang betul dan juga tepat. Atas sebab itulah bagi UMNO Johor, kita telah membawa ataupun memperkenalkan ataupun mencadangkan kepada satu agenda yang baru bagi UMNO, satu naratif yang baru, iaitu agenda Melayu Maju. Satu naratif yang baru bagaimana orang-orang Melayu boleh jadi bangsa yang lebih maju, lebih progresif dan mempunyai nilai kebolehsaingan. 70 tahun kita telah berjaya. Kita telah melalui pelbagai fasa. Fasa pertama, fasa memerdekakan tanah air. Fasa kedua, membangunkan negara yang merdeka. Jadi sekarang kita masuk ke fasa yang lebih baru, agenda Melayu Maju, supaya kita dapat kembalikan semula hubungan dan rasa dekat orang Melayu kepada UMNO. Kita perlu ada pengisian. Tadi Tan Sri kata tak cukup dengan cogan kata bersatu bersetia berkhidmat. Jadi nak cari apa? Betul tu. Atas sebab itulah UMNO Johor kita memikirkan, memperkenalkan satu agenda baru untuk 70 tahun ataupun bertahun-tahun selepas daripada itu, supaya hubungan dan rasa dekat orang Melayu kepada UMNO dapat kita lakukan. Bahawa UMNO itu wujud untuk memajukan orang Melayu, menjadikan mereka berdaya saing. UMNO benar-benar jadi gerakan pembaharuan untuk bangsa. Jadi atas sebab itulah kita membawa naratif yang baru, yang mana seperti kata Datuk Ramayana semasa convention baru-baru ini, saya telah menyatakan bahawa antara perkara-perkara yang perlu kita lakukan antara lain, kita mengubah sikap orang-orang Melayu yang menganggap bahawa hak keistimewaan dan usaha-usaha kerajaan itu sebagai sesuatu yang boleh menjamin kejayaan mereka. Lagi mereka mempunyai sikap sebegitu, ia akan menghalang UMNO untuk menjadi progresif dan orang Melayu untuk berjaya. Kita perlu menyediakan orang Melayu supaya mereka boleh mainkan peranan dan berjaya dalam dunia yang bersaing pada hari ini. Kalau orang Melayu menganggap bahawa dengan hak keistimewaan mereka boleh berjaya, mereka sebenarnya memegang ataupun tersilap dalam pemikiran mereka. Kerajaan hanya menyediakan ruang dan mereka perlu ada nilai-nilai yang boleh membawa kejayaan kepada mereka. Dan dalam konteks yang sama, kita perlu perjuangkan supaya orang Melayu diberikan pendidikan yang berkualiti.
akses kepada pendidikan sudah dilakukan bertahun-tahun daripada dahulu. Semua berpeluang masuk sekolah. Tapi pendidikan berkualiti. Kalau kita tak ada pendidikan kualiti, kita tak boleh bersaing. Dunia tanpa sempadan, orang akan masuk negara kita. Kita tak boleh bersaing kerana kita tak ada pendidikan berkualiti. Ini perjuangan yang UMNO hendak lakukan. Dan yang ketiga, kita mahu tentukan supaya Islam di Malaysia juga pengukuhannya menjadi agenda UMNO. Dan bagaimana kita boleh lakukan perjuangan kebangsaan Melayu yang kita anuti itu dapat menjadi instrumen menterjemahkan Islam dengan sebaik-baiknya. Masa depan UMNO, tuan-tuan dan puan-puan, sangat bergantung pada bagaimana UMNO memperjuangkan politik yang berasaskan Islam. Saya bukan kata kita mesti jadi PAS. Saya bukan kata UMNO dengan PAS mesti bersatu. Saya bercakap mengenai politik Islam yang lebih tinggi, lebih besar, yang sekarang ni sedang dilakukan di banyak negara-negara Islam yang lain. PAS nak berkecuali, syukur Alhamdulillah. Macam formula yang dikatakan oleh Datuk Tan Sri Datuk Tajul Rosli. Tetapi kita bercakap mengenai bagaimana nak tentukan orang Melayu terus beri sokongan kepada UMNO. Kita perlu lakukan semangat kebangsaan kita itu, bagaimana kita boleh memperkukuhkan perjuangan Islam, iaitu bagaimana Islam boleh menjadi faktor supaya Malaysia ini moden dan sejahtera. Bagaimana Islam boleh melonjakkan orang Melayu sebagai, dan negara kita sebagai sebuah negara kesepakatan. Kerana kita ada rakyat berbilang kaum yang adil, berdaya saing kuat dan dihormati. Bagaimana Islam boleh menjadi panduan pencapaian kita menjadi lebih beramanah dan takut pada penciptanya, dengan menggunakan Islam menjadi panduan kepada pemimpin-pemimpin kita. Dan bagaimana Islam memberi penyelesaian kepada masalah bangsa dan menjadi rujukan kita menguruskan ekonomi yang moden. Banyak yang perlu kita lakukan. Atas sebab itulah apabila kerajaan negeri kita melancarkan wakaf, ia menjadi asas kita bagi menyelesaikan kemelut rumah dalam bersaing untuk menguasai ekonomi. Dan kita mendapat sambutan apabila kita lancarkan 12 juta ringgit tabung wakaf rakyat Johor yang kita lakukan. Kita lakukan itu sebagai penyelesaian Islam dan juga sebagai milik umat Islam di Johor. Apa pun berlaku, tak ada siapa boleh cuit tabung wakaf rakyat Johor. Dan begitu jugalah penyelesaian yang lain yang boleh kita terokai, yang perlu UMNO pelopori sebagai jawapan kita untuk mendapat sokongan 70 tahun dan seterusnya daripada orang Melayu dalam negara kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan, selain daripada kita melakukan pengislahan itu, kita tahu itu tidak memadai. Untuk mengubah UMNO, untuk meletakkan agenda UMNO sahaja tak cukup, tak memadai. Apa yang kita lakukan di peringkat negeri ialah kita sedar bahawa UMNO membentuk kerajaan. Kalau tak ada UMNO, tak adalah kerajaan yang ada. Tak adalah saya berdiri di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang pentingnya, apabila UMNO telah bentuk kerajaan, memberi tanggungjawab pada kita, kita juga perlu buktikan bahawa kerajaan ini berupaya mengurus negeri dan masyarakat Johor dengan baik. Atas sebab itulah, jangan khawatir kalau kita lihat usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan. UMNO diwujudkan untuk membela, membantu, utamanya orang Melayu dan adil pada semua kaum. Jadi tak ada sesiapa yang disusukan, kena disusukan, dan yang anak tercecer, yang dikendong tercecer. Tak ada. Kita tengok rekod kerajaan negeri 3-4 tahun kebelakangan ini, semuanya secara inklusif, secara seimbang. Apatah lagi dalam bajet yang telah kita bentangkan 2 hari yang lepas, semua dapat, termasuklah Tan Sri
Khairat kematian, siapa meninggal dunia dapat RM300. Keluarga lah yang mohon, keluarga yang mohon dan sebagainya, sehingga ke peringkat itu. Dan bas percuma yang akan kita luaskan, bas percuma kita akan luaskan sekarang ni di daerah Johor Bahru dan Kulai, di daerah-daerah yang lain, insya-Allah pada tahun hadapan. Dia tak ada siapa tercecah dan sebagainya. Kita tahu rakyat beri amanah kepada UMNO bukan kerana ia parti politik yang paling lama dalam politik. Rakyat tidak pilih kita kerana faktor sentimental. Mereka menyokong dan mengundi parti kita kerana mereka yakin kita boleh takbir dengan baik dan berkebajikan. Hanya dengan keupayaan mengurus sebuah pemerintahan dengan baik, telus dan berkemajuan, UMNO akan terus diyakini. Jadi itu part saya. Saya akan buat sedaya upaya. Saya sedar sebagai Menteri Besar, tanggungjawab saya ialah buat seberapa yang baik untuk tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi atas sebab itulah kita menguruskan negeri dengan baik. Kita dapat kumpul rizab yang besar. Saya ingat sejarah buat negeri, rizab kita 3.4 bilion ringgit. Dan dalam keadaan perbelanjaan negeri dan pusat defisit, negeri Johor kita belanja surplus belanjawan untuk tahun depan. Jadi banyak program-program kita, tetapi yang lebih penting ialah matlamat dan hala tuju kita. Matlamat dan hala tuju kita negeri Johor ini, saya harap mendapat sokongan semua, ialah supaya negeri Johor menjadi kuasa ekonomi selatan, bukan saja untuk tanah air tetapi untuk rantau ini, rantau ASEAN ini yang kita menjadi sebahagian daripadanya. Itu bukan bermakna kita hanya semata-mata sebagai sebuah negeri yang maju, tetapi kita kuasa ekonomi selatan untuk tanah air. Dan kerajaan negeri telah tetapkan tahun hadapan sebagai tahun pecotan untuk kita mencapai matlamat tersebut. UMNO, kerajaan UMNO yang buat. Dan mengapa kita lakukan itu? Kerana kita perlu hadapan tentukan ekonomi negara tumbuh, kerana dengan adanya pertumbuhan kita dapat menjayakan pelbagai matlamat sosial. Banyak negara yang tak dapat lakukan itu kerana tak ada pertumbuhan. Afrika tak dapat nak keluar daripada kemiskinan dan sebagainya kerana tak ada pertumbuhan dalam ekonomi. Bila ada pertumbuhan, maka kita akan mendapat kemewahan dan pelbagai hasil daripadanya. Soalnya bagaimana kita memanfaatkan masyarakat. Dan kita bersyukur dalam pertumbuhan ekonomi, walau apa pun orang kata, orang Islam, orang Melayu juga mendapat manfaatnya. Kalau tidak, takkanlah kita boleh kutip 230 juta zakat untuk tahun ini. Maknanya orang Islam juga mendapat manfaat. Dan bagaimana kita gunakan? Antaranya anak-anak orang asnaf kita bantu secara keseluruhan keperluannya, terutamanya dalam bidang pendidikan, dari segi makanannya, dari segi pakaiannya, dari segi belanjanya untuk ke institusi pengajian tinggi dan sebagainya, sebanyak 29 juta. Dan berapa ramai anak-anak asnaf yang dapat faedah? 70,000 orang anak-anak asnaf dalam jagaan kita untuk tentukan mereka boleh keluar daripada kemiskinan. Ini sebab sebagai kerajaan yang diamanahkan oleh UMNO, kita lakukan itu untuk tentukan kita dapat membawa kebaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah antaranya yang kita harap tuan-tuan dan puan-puan selaku golongan veteran akan terus bersama-sama dengan kita
dan saya percaya dengan cara yang tersendiri akan membantu untuk menjaya dan meyakinkan rakyat untuk terus beri sokongan kepada parti kita, dan khususnya dalam masa pilihan raya yang akan datang. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan akan lakukan mengikut kemampuan dan keupayaan masing-masing. Dan saya percaya pengerusi negeri akan sentiasa berhubung dengan saya dan juga rakan-rakan untuk tengok bagaimana kita boleh mengupayakan peranan yang wajar disumbangkan oleh pihak tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu saya ucapkan sekali lagi setinggi-tinggi penghargaan dan berbanyak terima kasih kerana perhatian yang amat berat dan serius yang diambil oleh tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama mempertahankan parti kita pada hari ini. Seperti yang telah saya katakan, jika kita tidak buat apa-apa, ia bukan satu pilihan yang baik. Kalau kita tak merancang, itu bermakna kita merancang untuk gagal. Dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan tak akan benarkan UMNO gagal di bumi kelahiran ini. Kita tidak boleh hidup dalam penafian. Kita perlu tahu apa yang dilakukan. Kita perlu kongsi pengalaman dan juga pandangan kita. Marilah kita sama-sama bekerja keras dan sesekali tidak berputus asa. Kerajaan negeri, UMNO negeri, memang kita semua sentiasa kerja keras. Dan kita tidak akan putus asa kerana kita tahu putus asa itu bukan milik pejuang. Ia adalah pakaian mereka yang tidak ikhlas berbakti kepada agama dan bangsa. Jadi jangan putus asa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan berbanyak terima kasih. Saya mendoakan mudah-mudahan persidangan pada kali ini akan membuahkan hasil, dan insya-Allah saya percaya hubungan yang rapat dan akrab antara kita akan kita jaga dan pelihara. Dan sama-samalah dengan hubungan dan kerjasama itu, insya-Allah kita dapat terus mempertahankan parti kita. Lebih-lebih lagi menjelangnya pilihan raya umum yang ke-14 tidak berapa lama lagi. Jadi dengan kata-kata itu, dengan sekali lagi ucapkan berbanyak terima kasih, dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan persidangan tahunan bahagian-bahagian veteran UMNO Negeri Johor pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.